Qala wa fil awarif anin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nafkhu fi ta'ami yuzhibul barakata. Wa qala Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'alallaha al-jannata salasa marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhu wa man istajara minan nari thalasa marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah lama yang umur mungkin dah sampai 80, ada 70 ke atas, ada 60 ke atas, umur meningkat, maka sudah pastilah saya percaya amalan pun meningkat. Dan banyak amalan-amalan yang telah dilakukan, sama ada tilawah Quran, yang zikirnya, puasa sunatnya, yang puasa wajib dah tentulah, dengan sedekahnya, selawat, yang banyak beri salam, banyak berdoa, dan banyak amal-amalan tu mendatangkan keberkatan, kebaikan dalam hidup. Dan kita pun tidak tahu amalan mana yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah redai, dan itulah yang menyebabkan kita ini dimasukkan ke dalam syurganya dan dilindungi daripada api neraka. Jadi yang pastinya, jelasnya, kebaikan itu walaupun sedikit, walaupun kecil, hendaklah kita lakukan. Sama ada boleh membawa kita masuk syurga, jauh dari neraka, ataupun mendapat keberkatan, mendapat kebaikan, disukai Allah, menyebabkan kita dekat kepada Allah, dikasihi Rasul, kita baik dengan orang Islam sama kita. Kesemua itu dah tentulah atas dorongan amalan-amalan yang baik, yang elok, yang berkat, yang selama ini kita lakukan. Semuanya menimbulkan kesan dalam kehidupan kita jangka waktu yang panjang, sehinggalah ke akhirat nanti. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kalau kita makan sendiri pun, yang kata makan untuk hidup, di situ pun ada doa, ada kebaikan, ada sunnah, kerana ada sunnahnya. Yang selama ini kita makan, diajar oleh bapa kita macam mana, guru kita ngajar, doa-doa, itu semua kebaikan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nafkhu fi ta'ami yuzhibul barakata. Tiup makanan, terutama makanan yang panas itu, kita tiup. Jangan ditiup makanan yang panas tu. Tunggulah dia sejuk. Ataupun kalau nak kipas, kipas tak apa. Jangan tiup. An-nafkhu fi ta'ami yuzhibul barakata. Meniup pada makanan itu yuzhibul barakata, menghilangkan keberkatan. Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam beritahu, walaupun memang kita suka makan makanan yang panas, tak suka sejuk makanan yang panas, tunggulah dia sejuk. Ada orang tiup, jangan, tunggulah sejuk. Bila tunggu sejuk tu, ada kesabaran. Di hadapan makanan, kita menunjukkan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menerima rezeki dia, ada sifat kesabaran kita, tidak gelojoh. Lepas tu kalau isi nak hidangkan makanan, memanglah panas-panas, tetapi hindarkan daripada terlalu panas, sehingga kan tengah panas-panas makan, dah ditiup. Tidak, biarkan dia sejuk. Pada makanan itu pun dah ada keberkatan.
Jangan kita melakukan perkara-perkara yang menghilangkan keberkatan pada makanan. Semua ada. Pada makan ada keberkatan. Kita belajar ada keberkatan. Tercampur dengan saudara kita yang Muslim, makan bersama pun ada keberkatan. Ada kebaikan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Berdoa pun. Waqala Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda kata Anas, sabda Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu al-jannata salasa marrat, siapa yang mohon kepada Allah syurga 3 kali, qalatil jannatu, maka berkatalah syurga itu, Allahumma adkhilhu, ya Allah masukkan dia, masukkan dia ke dalam syurga 3 kali saja. Wa man istajara minan nar salasa marrat, siapa yang mohon perlindungan jauh daripada neraka 3 kali, qalatin naru, kata api neraka, Allahumma ajirhu minni, ya Allah lindungi jauhlah dia daripada aku. Kita wirid lepas subuh, Allahumma ajirna minan nar, jauhkan ya Allah, jauhkanlah, lindungilah kami daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, jauhi daripada neraka. Jangan baca panjang, jangan baca panjang tu. Allahumma ajirna. Jangan baca panjang, jangan baca Allahumma ajirna. Salah tu. Itu lain makna. Kalau Allahumma ajirna minan nar, baca pendek, ajirna. Ya Allah, lindungkan aku, jauhkan aku daripada api neraka. Kalau baca Allahumma ajirna, panjang, maknanya ya Allah mulilah balasan baik kami daripada neraka. Mana kena makna? Salah makna. Kadang bahasa Arab kita kena tahu juga. Kalau cakap itu aja, padahal kita cakap wirid je, dah api neraka doakan. Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhilah dia tu daripada aku. Api neraka tu bukannya suka orang masuk dalam dia. Kadang melindungkan orang daripada neraka. Dia tahu, ya Allah jauhkanlah dia tu daripada aku. Macam dulu kita beritahu, bila seorang tu sedekah saja baik, neraka jahanam sujud syukur kerana orang tu telah lepas daripada dia. Begitu sekali. Begitulah. Pada doa kita pun ada kebaikan. Usaha kita, semua ada perkara-perkara ibadah-ibadah yang memang menyebabkan kita boleh masuk syurga dan terlindung di neraka. Sebab tu kita elakkan daripada amal-amalan yang boleh mendekatkan pada neraka, menjauhkan dari syurga. Ambillah amalan-amalan yang ada keberkatan, yang boleh membawa kita, dekatkan kita, masuk kita dalam syurga. Ataupun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu fi kitab Zari'ah libnil Imad muallifu wa fi kitabil abrar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengarang menakalkan kitab lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaksiru minal ikhwani, perbanyakkanlah daripada saudara. Kita hubungkan satu rahim, banyak saudara kita. Jadi kita bercampur orang yang baik-baik, tu banyak kawan-kawan kita, rakan-rakan kita ramai, campur rakan-rakan kita yang ramai yang baik-baik. Perbanyakkanlah daripada saudara dan rakan-rakan kita. Fa innallaha ta'ala hayyun karimun, Allah tu hidup dan mulia. Yastahi min abdihi ay yu'azzibahu baina ikhwanihi yaumal qiyamah. Malu Allah dari kalangan hamba, daripada hamba-hambanya mengazab dia antara saudara-saudara dia pada hari kiamat. Kalau seorang itu bercampur dengan rakan-rakan dia yang baik, saudara-saudara dia yang baik, kan kadang kerusuh dapat rakan-rakan yang baik, kita pergi mana-mana dapat rakan-rakan yang baik, maka kalau takdirkan orang itu memang nak diazab, tetapi dia campur dengan orang yang baik, ya, Allah malu dah mengazab dia di kalangan rakan-rakan dia yang lain. Nak seksa dia, tengok rakan-rakan dia elok, dia ni saja, dia saja yang tak elok, tetapi dia campur rakan-rakan yang elok, saudara mara yang elok, yang baik-baik.
Allah nak azab, Allah segan, malu nak azab dia. Kerana bila azab kan, apa itu dilihat oleh saudara-saudara dia. Sebab itulah, campurlah dengan rakan-rakan saudara mara kita yang Islam tu, yang baik-baik. Semua itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Campur dengan orang yang baik, memang kita jadi baik. Nak tahu orang tu baik, tengok siapa dia campur. Sama juga seorang itu, nak tengok dia ni pendapat dia lain sangat, ajaran dia ni macam mana, macam salah hari ni. Lihat guru dia, dengan siapa dia bercampur. Lihat guru dia. Kalau guru dia baik, mursyid elok, mesti dia elok. Kalau tak elok macam mana gitu, mesti ada perkara yang tak elok yang dia dapat daripada orang yang tidak elok. Sebab itu, keberkatan belajar tu bukan saja dapat pada belajar, tapi jangka waktu yang panjang. Hidup elok, keberkatan belajar kan, campur orang baik. Hidup elok, hidup dalam keadaan baik, nak bercampur dengan orang baik. Amalan-amalan kita, amalan-amalan yang baik. Jadi anak-anak kita mudah buat kebaikan, mudah melakukan ibadat, tak suka kejahatan. Itu semua keberkatan hidup. Anak-anak kita patuh perintah kita, taat, mudah melakukan kebaikan, mudah belajar, suka belajar agama, pergi ke tempat yang baik, semua ada kesan. Sini kita campur dengan rakan-rakan kita yang baik-baik. Kalau tak ada kena azab, Allah malu nak azab. Kerana apa? Rakan-rakan kita yang baik. Macam mana kita diazab, rakan-rakan kita tak diazab. Rakan-rakan baik semua. Cuma mungkin orang tu tak bernasib baik. Tetapi disebabkan campur rakan-rakan yang baik, ya, Allah nak seksa dia pun malu. Semua amalan ini, padahal kita bercampur dengan orang baik saja. Allah mandang melihat. Kita campur orang yang suka melawan cakap orang, suka tunjuk perasaan, suka melawan orang, suka melawan pemimpin, tak suka ini, tak suka ini. Asyik melawan je, dia saja betul. Kita campuran dia, kita pun jadi macam itu. Dilatih menerhaka, melawan cakap, tak taat pada ketua, macam-macam. Kita campur orang macam gitu, mesti kita terikut. Sebab tu bila gitu, tak ada rendah diri kita daripada orang lain. Mana orang lain, masa muka tu tak suka. Wa an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, kata Ja'far bin Sadiq, atilul julusa 'alal ma'idati ma'al ikhwan. Lamakanlah, panjangkanlah masa duduk engkau di hadapan makanan, hidangan, ma'al ikhwan, bersama saudara engkau, rakan-rakan kau. Banyak kan duduk ada makanan tu dan dulang pun lama duduk di situ. Kenapa? Fa innaha sa'atun la tuhsabu min a'marikum. Kerana sungguhnya saat tidak dikira daripada umur kamu. Maknanya, jika kita duduk bersama saudara kita, rakan-rakan kita dalam hidangan, mungkin dan dulang ke apa, kalau duduk pinggan tu memang cepat kita habis. Tak. Duduk dan dulang makan bagus. Duduk dan dulang, nanti lama duduk sama rakan-rakan. Lagi lama lagi bagus. Dalam majlis lah. Kerana saat kita duduk sama rakan-rakan kita tu, saudara-saudara kita duduk sama dan dulang makan atau hidangan itu, mula kita duduk tu sampailah selesai, umur kita tidak dikira. Tu dia. Lepas tu banyak orang kan bukannya simple saya biasa, tapi panjang umur. Dia suka macam inilah. Makan duduk sama orang, dia suka imam majlis kan, pergi majlis ilmu kerana makan, duduk sama mau makan. Kalau majlis maulud duduk dan dulang makan, lama duduk. Lepas tu kalau orang duduk dalam majlis tu dan dulang makan, kita tengok, terutama kita yang protokol tu kan, duduk orang atas belum bangun lagi, kita duduk lamanya bangun. Biar duduk. Duduk lama-lama tu bagus. Duduk lama tu bagus. Umur tak ada kira. Katalah daripada mungkin makan lepas isyak, katalah 8.45 makan. 8.45 kita siap
sampai 9 suku, setengah jam. Makan duduk, lama duduk. Tidak dikira umur. Maknanya umur kita setengah jam tu tak berjalan. Macam kalau mata kita jam, tik, tik, umur jalan. Tapi berhenti, tak dikira. Stop. Maknanya lambatlah sampai waktu mati. Jadi bila lambat sampai tu, perbanyakkanlah amalan, elok. Lepas tu banyak faktor-faktor yang panjang umur macam inilah. Rajin beri salam, rajin duduk makan bersama orang. Lepas tu makan tu digalakkan berjamaah. Itu dia. Tu yang kita sepatutnya kita tahu. Ni kata Anas. Qala Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, siwarus sahabah. Sifat-sifat Nabi, rambut Nabi, janggut Nabi, apa semua tu, fizikal Nabi banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kerana dia kecil dia duduk tengok dekat Nabi, duduk tengok. Sahabat-sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman tu bila duduk dekat Nabi, sahabat tu tunduk. Tak berani angkat muka, tunduk, tunduk. Tak berani angkat muka. Anas bin Malik, sahabat yang kecil tu dia, dah budak kecil kan tengok macam mana rambut Nabi, tengok gitu. Budak-budak memang dia tak ada segan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tunduk. Depan Nabi kan sahabat duduk. Takut nak angkat muka. Jadi apa kata Anas bin Malik dia? Ahabbu syai'i ilallahi. Sesuatu yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayyara abdahul mu'mina. Maksudnya Allah melihat hamba-Nya yang mukmin ma'am ra'atihi, bersama isteri dia, orang cakap perempuan dia, isteri dia, wa waladihi, anak-anak dia, ala ma'idatin, di hadapan makanan, hidangan, yakuluna, mereka tu makan, satu keluarga makan sama, duduk, suami, isteri, anak-anak duduk satu dalam hidangan makan. Allah suka melihat begitu. Fa iza jatama'u, apabila mereka tu berhimpun, fa iza jatama'u 'alaiha, bila mereka berhimpun, suami isteri tu, anak-anak duduk dalam makanan, duduk berhimpun atas makanan meja ke apa, nazarallahu ilaihim birrahmah, Allah pandang keluarga itu dengan pandangan yang rahmat, dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Wa yaghfiru lahum qabla ay yatafarraqu. Jadi Allah ampunkan keluarga itu dosa sebelum berpisah selesai makan. Maknanya hari-hari kerana keluarga itu makan bersama, memang banyaklah pengampunan Allah pada keluarga itu. Suka duduk suami isteri makan, anak-anak duduk makan. Begitu. Lepas itu tak bagus. Kan kita makan seorang, kadang bini makan dulu tak ke mana. Itu mesti ada satu hari itu kita sama keluarga makan sama isteri, anak-anak. Allah pandang dengan pandangan yang rahmat. Itu sama isteri. Sama rakan-rakan duduk, selagi duduk salah satu hidangan itu, umur tidak dikira, panjang umur, dapat hidup lama sikit. Tu umur yang diberkati itu kita kena cari. Amalan-amalan yang diberkati, menyebabkan panjang umur, menyebabkan kita baik, campur rakan-rakan, yang boleh masukkan kita ke syurga, yang boleh lindungi atau jauhkan kita dari neraka, cari yang itu, perkara itu. Kalau hari-hari buat, insya-Allah. Duduk sama orang yang elok-elok, orang yang alim, majlis-majlis yang elok, mesti kita mendapat kebaikan, banyak kebaikan yang Allah beri. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan duduk dalam hidangan. Pada hidangan makanan itu pun banyak kebaikan kita dapat. Iza la'ikar rajulul qas'ata, bila seorang lelaki, lepas kita makan kan, pinggan kita makan bersihkan, kita bersihkan, makan jilat pinggan ataupun dulang, kita makan ramai itu, kita bersihkan, makan jilat. Istaghfarat lahul qas'atu, pinggan tu bila kita makan bersih, kita bersih jilat, makan gitu dulang. Ingat jangan dicerca atau dihina orang makan dulang kan jilat bersih ke, itu memang ada dalil ya, ada dalil. Istaghfarat lahul qas'ata, pinggan tu dia makan jilat bersih gitu atau dulang tu, mohon keampunan bagi orang yang jilat bersihkan dia makan dulang atau pinggan tu.
Wa taqulu, pinggan atau dulang tu dia cakap apa? Allahumma a'tiqhu minan nar. Ya Allah, bebaskanlah orang ni daripada api neraka. Kama a'taqtani minasyaitan. Sebagaimana engkau bebaskan aku daripada syaitan. Kata pinggan yang besar tu ataupun dulang tu. Li'anna syaitana yal'aquha inda faraghiha. Sesungguhnya syaitan itu menjilat bekas-bekas pinggan kita makan tu juga dulang ketika selesai makan. Artinya bila kita dah makan, dah bersih pinggan tu, makan jilat apa ke dulang tu, bila lagi tu syaitan tak akan dapat berbuat demikian. Kenapa? Kita jilat dulu. Disebabkan kita dah jilat dulu, bersih pinggan kita makan tu sampai bersih, dulang bersih, maka syaitan tak ada peluang nak jilat tu. Maka bekas itu bersyukur dia, sehingga dia doakan, ya Allah bebaskanlah orang ni daripada api neraka. Kerana bekas itu sendiri tak mau syaitan jilat dia. Jadi bila orang tu dah jilat, kita dah jilat pinggan tu, pinggan apa dulang makan sampai bersih tu, bila jilat syaitan takkan jilat. Jadi bekas itu sukanya dia kepada kita yang makan dia sampai bersih, sampai doakan kita supaya dijauhkan, dibebaskan daripada neraka. Begitu sekali. Lepas tu bila makan dulang jangan tamak, bosi sikit, habis tambah lagi. Senang habis, yang banyak tinggal. Kalau lebih tak apa, bungkus bawa balik. Sampai bersih, mana makan sampai bersih pinggan, sampai dulang bersih. Itu bagus. Kerana syaitan tak ada peluang untuk jilat atau makan dulang lebihan kita tu. Maka bila syaitan tak dapat makan gitu, tak dapat makan lebihan kita tu, lepas kita selesai, maka bekas itu bersyukur, dia doa pada Allah SWT supaya kita yang makan bersihkan itu dilindungkan daripada api neraka. Allahumma a'tiqhu minan nar kama a'taqtani minasyaitan. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada neraka sebagaimana engkau jauhkan aku daripada syaitan tu. Pinggan itu begitu sekali. Ya, pinggan tu makhluk. Dan dia pun tahu juga. Dan dia pun tak suka syaitan makan lebihan kita jilat. Lepas tu bila kita buat ni, menyebabkan kita ni, perlakuan kita tu menyebabkan dia tu dijauhkan dari syaitan. Syaitan makan itu sukanya dia. Adakah kita tahu hal itu? Jawapan kita tak tahu. Tapi dia mendoakan kita supaya diampunkan dosa. Ya. Kalau kita lihat makhluk-makhluk ni, semua tak ada yang dia doakan kita kata kaya ke apa ke, sehat apa, kita ya. Tapi yang banyak makhluk doakan ialah mohon keampunan untuk kita, itu dia. Macam orang pergi menuntut ilmu, semua burung, ikan di lautan, apa burung apa semua doakan keampunan kepada kita. Keampunan itu yang penting. Bila orang tak ada dosa, semua mudah. Doa mustajab, mudah buat kebaikan. Itu kalau orang tak ada dosa. Cakap dia elok, cuma makan aja tu, masa makan aja ada kebaikan, Allah bagi kebaikan. Dan di doa orang bekas tu doakan kita tu. Kita saja yang tak tahu. Sebab itu banyak perkara-perkara yang kita lakukan tu kita tak tahu. Kan macam biasa hari tadi kita makan biasa dengan anak-anak kan, biasa kita makan. Kita tahu kebaikan ada tu. Duduk sama rakan-rakan kita makan satu dulang, suka. Ada orang tak suka makanan dulang, jangan. Tak apa, kita makan duduk. Buang angkuh. Kita makan dulang tu, duduk sesama. Tak kisah mungkin sebelah kita tu orang yang kerja bawahan atau ada yang hidup dia apalah yang ada kan. Makan sama kita, duduk situ. Buang sifat angkuh kita, sombong kita, nak tempat standard, nak tempat hebat, apa, jangan, tak payah. Jangan. Depan makanan jangan kita angkuh, itu makanan. Keberkatan dia Allah yang bagi. Kadang mungkin kita makan ramai itu kita tak kenyang, tapi tak apa, tapi keberkatan Allah bagi. Kita campur orang duduk orang sama yang baik. Disebabkan kita duduk sama orang baik tadi dengan rakan-rakan kita, mungkin Allah segan malu nak hisap kita, nak azab kita sebab apa? Kita duduk sama orang baik.
nak seksa dia ni duduk kat dunia tu lalu duduk dengan orang baik, makan satu hidangan, duduk majlis dengan orang baik sama. Ya Allah, malu nak hisap, nak seksa. Sekarang ni kita tak tahu. Tapi bila akhirat nanti pun kita nampak, oh, barulah orang cakap rugi aku tak duduk tu. Aku suka makan seseorang, yang aku tak suka pun duduk sama orang makan. Lepas tu duduk sama orang, campur orang. Supaya apa? Buang sifat angkuh kita, tinggi diri buang, biar kita rasa rendah diri di hadapan Allah SWT. Kita rendah diri depan makhluk tu kerana Allah, bukan kerana makhluk. Kita rendah diri, kita menghormati makhluk tu ialah kerana Allah. Rendah diri. Buang sifat-sifat angkuh kita, takabur, rasa kita lebih apa, jangan. Duduk, biar kita rasa sama diri. Anin Nabi SAW dan Al-Habib Mustafa SAW. Ni pun kalau buat amalan tu kan orang kata, agak gila orang ni. Tak. Apa yang dikatakan? Man kabbara takbiratan inda ghurubi syamsi ala sahilil bahri rafi'an sautahu a'tahu Allahu minal ajri bi'adari kulli kitratin fil bahri asyara hasanatin wa baha anhu asyara sayiatin wa rafa'alahu asyara darajatin. Siapa yang bertakbir satu kali takbir saja, inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari, ala sahilil bahri, di pantai, maksudnya di pantai, rafi'an sautahu, mengangkat suara dia, tinggi suara, takbir sekali, kuat-kuat, Allahu Akbar, dekat pantai, nak waktu maghrib, sekali je. Macam orang gila dia. Tak, apa benda pula orang buat tu? Memang ada dalil. Pak habis sekali dah masuk matahari, dekat nak maghrib, masuk matahari tu, tak pergi ke pantai, takbir. Ini duduk ke pantai pun tak dapat apa-apa. Duduk pantai patut sekali takbir. Lepas sembahyang maghrib. Atahu Allahu minal ajri. Dia takbir sekali kuat-kuat. Paling kuat dia takbir sekali. Allah beri dia balasan pahala. Bi'adari kulli kitratin fil bahar. Dengan bilangan titik air laut. Dengan bilangan titik air di laut tu. Berapa titik dia? Siapa nak kira titik air laut tu? Melainkan Allah saya tahu. Banyaknya kebaikan kalau diberi takbir sekali je. Kenapa? Membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. 10 kebaikan bagi. Dibuang 10 kejahatan, keburukan. Dan diangkatkannya 10 darjat. Kadang mula orang tak elok, dia mungkin jadi mulia, jadi elok, kebaikan dia banyak. Dimuliakan Allah. Yang kebaikan walaupun sedikit kita buat, tetapi kebaikan ini banyak Allah beri. Yang dijauhkan daripada neraka, yang makhluk lain doakan supaya kita terlindung, dijauhkan daripada neraka. Begitu. Hari-hari kita makan sama isteri kan, makan sama isteri. Padahal ada kebaikan tu. Jadi kebaikan tu, kita duduk, kita tak menyangka kebaikan kita dapat tu begitu banyak. Sebab itulah kebaikan tu banyak. Al khairu katsirun wa fa'iluhu qalilun. Kebaikan tu banyak, tetapi yang melakukan dia adalah sedikit. Padahal kita duduk sekali hari-hari begitu je, tetapi banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita tanpa kita ketahui. Sebab tu apa-apa yang baik hari itu buatlah terusan, walaupun sedekah sedikit, makan makan ala kadar, jangan susahkan dengan keluarga, makanlah sama anak-anak isteri, walaupun susah makanlah. Ada isteri suka tunggu suami balik baru makan, tahan dia berlapar tunggu suami dia balik. Suami balik lambat, tetap dia makan lambat tak apa. Sebenarnya kebaikan tu besar Allah balas, tunggu. Makan sama suami, Allah beri, Allah pandang dengan pandangan rahmat. Ampunkan dosa sebelum selesai makan. Banyak ni mana bila kita bercampur dengan rakan-rakan kita makan dalam majlis, banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Naklah kita bersyukur pada Allah SWT dan tanamkan dalam diri supaya kita suka melakukan kebaikan, suka bercampur dengan orang yang baik-baik, suka selalu bersama keluarga, pergi ke tempat yang baik. Banyak balasan yang Allah beri kepada kita. Allah beri kebaikan yang banyak kepada kita.
dan hidup kita diberkati sampailah kita di akhirat kelak bila dibuka rekod amalan, banyak amalan-amalan baik yang kita lihat, maka naklah kita bersyukur pada Allah SWT bila kita dapat melakukan kebaikan walaupun sama keluarga, sama rakan-rakan, dapat sama rakan-rakan, maka kebaikan tu tanpa kita sadari banyak yang Allah beri kebaikan dan keberkatan pada kita. Naklah kita bersyukur pada Allah SWT dapat ramai rakan-rakan, dapat duduk sama rakan-rakan, dapat bersama keluarga, dapat pergi ke tempat yang baik, dapat melakukan kebaikan yang banyak. Begitulah dia ajar. Kerana bila kita melihat kita berada dalam keadaan taat, maka naklah kita menyebut-nyebut pemberian Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita rasa syukur dan rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.